Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Qala Allah tabaraka wa ta'ala surat 93 ayat yang ke-21. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. Hai manusia, setiap ayat yang dimulakan dengan ya ayyuhan nas, sebagian daripada pendapat mengatakan ayat ini adalah ayat Makki. Ada setengah pendapat mengatakan ayat Makki itu adalah ayat yang turun sebelum daripada hijrah. Dan ayat Madani itu adalah ayat yang diturunkan selepas daripada hijrah. Walaupun dia dimulakan dengan ya ayyuhan nas, tetapi sekiranya diturunkan selepas daripada hijrah, maka kita namakan sebagai ayat Madani. Dan surah Al-Baqarah adalah merupakan surah Madani, surah yang diturunkan selepas hijrah. Karena surah Al-Baqarah mempunyai ayat yang panjang-panjang. Di antara ciri-ciri ayat Madani ialah ayat dia lebih panjang dan juga perbincangan dia itu lebih detail berbanding dengan ayat Makki. Sebab ayat yang diturunkan sebelum daripada hijrah adalah lebih kepada membincangkan isu yang berkaitan dengan akidah, lebih kepada isu yang berkaitan dengan akhlak, lebih kepada isu menceritakan tentang syurga dan neraka. Itu di antara isu yang terdapat di dalam ayat Makkiyah. Dan ayat-ayat Makkiyah ini dia pendek, sebab ayat Makki ini diturunkan kepada orang-orang Arab yang pandai daripada segi sastra. Dan orang-orang yang hidup di dalam zaman Makki ini adalah orang yang boleh memahami secara terus Al-Quran walaupun dengan ayat yang ringkas. Berbeza dengan orang-orang Madinah, ayat Al-Quran yang diturunkan selepas daripada hijrah adalah ditujukan kepada orang-orang Madinah, yang mana orang-orang Madinah adalah lebih memerlukan kepada budaya, sebab mereka bukanlah orang yang pandai di dalam bidang sastra. Dan ayat-ayat Madinah juga adalah merupakan ayat yang membincangkan tentang masalah hukum. Ayat Madinah adalah ayat yang membincangkan tentang masalah jihad, sebab di Mekah belum ada jihad. Ayat yang berkaitan dengan jihad belum diturun di Mekah, tapi diturunkan di Madinah. Itulah juga dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum qisas dan juga hukum hudud. Kerana di Mekah
Umat Islam tak mungkin untuk melaksanakan hukum wuduk. Hukum wuduk mula dilaksanakan selepas daripada hijrah Nabi SAW. Itu di antara ciri-ciri ayat Madinah. Ayat Madinah juga adalah ayat yang membincangkan tentang masalah jihad. Kefarduan jihad difardukan di Madinah. Karena di muka orang Islam belum kuat. Baik, ayat ya ayuhan nasu rabbakum adalah merupakan ayat walaupun dimulakan dengan ya ayuhan nas, tapi dia adalah merupakan ayat madani, ayat yang diturunkan selepas hijrah. Dan ayat ini ditujukan kepada semua manusia, sama ada Islam ataupun kafir. Ya ayuhan nasu. Sebab kenapa di dalam ayat ini dia menggunakan perkataan ya ayuhan nas? Sebab perkataan ya ini adalah perkataan yang digunakan untuk menyebut orang yang berada di tempat yang jauh. Kenapa tidak digunakan perkataan yang lain, contohnya seperti mana ayuhan nas? Sebab itu pun makna dia wahai Allah. Kemudian ia pun makna dia wahai Allah. Tapi digunakan perkataan ia itu adalah yang menunjukkan sesuatu yang Allah nak sebut itu adalah terlalu penting. Apa yang Allah Ta'ala nak sebut itu adalah terlalu penting. Contohnya seperti ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Di dalam ayat Allah Ta'ala menyuruh wahai manusia, takutlah kepada Allah. Sesungguhnya gempa kiamat itu adalah terlalu besar. Sebab Allah Ta'ala menggunakan perkataan ya ayuhan nas sebab nak menunjukkan bahawa huru hara kiamat itu adalah sesuatu yang terlalu besar. Sebab itulah dia gunakan perkataan ya. Itulah juga dengan apa yang ada dalam ayat ini. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Kenapa digunakan perkataan ya? Sebab nak menjelaskan bahawa perintah yang Allah Ta'ala keluarkan kepada manusia itu adalah merupakan sesuatu yang amat besar, sesuatu yang amat penting. Sembahlah Tuhan. Maknanya apa makna sembahlah Tuhan? Maknanya tauhidkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istaghfarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ibadah. Itu makna dia u'budu rabbakum. Wahai manusia, istaghfarlah Tuhan kamu. Maknanya daripada segi ibadah kita hanyalah diperintahkan supaya menunggalkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja di dalam ibadah. Kita tak boleh melakukan ibadah kepada yang selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian allazi khalaqakum. Allah itu adalah Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang telah menciptakan kamu. Menciptakan kamu sebab perkataan khalaqa ini digunakan untuk sesuatu yang ciptaan yang tidak ada contoh. Digunakan perkataan khalaqa. Maknanya Allah Ta'ala menciptakan manusia itu dengan tidak ada contoh yang diambil daripada mana-mana ciptaan yang sebelum daripada itu. Dan orang-orang yang sebelum daripada kamu. Kenapa kita perlu mentauhid? Kenapa kita tidak boleh mensyirikkan Allah? Kerana Allah Ta'ala mencipta kita dan juga mencipta orang yang sebelum daripada kita. La'allakum tattaqun. Maknanya agar kamu bertakwa. Maknanya mudah-mudahan dengan sebab kamu mentauhidkan Allah itu, maka kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Takwa maknanya orang yang menjunjung segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Dialah Tuhan yang menjadikan bumi sebagai hamparan. Hamparan bagimu. Maksud hamparan di sini adalah tempat yang sesuai untuk kita nak hijau, untuk kita nak berjalan. Maknanya firasyan. Tempat yang kita nak hijau dan tempat yang kita nak berjalan. Wasdama abina'a, dan juga langit itu sebagai atap, menjadikan langit itu berada di atas. Langit yang tidak ada tiang, langit yang kita tak boleh nak sampai sebab dia terlalu tinggi. Langit ini dia terlalu tinggi, jadi manusia tak boleh sampai ke langit. Kulla ini istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu di dalam surah disebutkan di dalam surah Al-Qamar atau surah Ar-Rahman bahwasanya manusia itu tidak mampu untuk naik ke atas, tidak mampu untuk menuju ke langit. Kemudian wa anzala minas sama'i ma'an, dan dialah yang menurunkan air hujan daripada langit. Fa'akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum, dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Allah Ta'ala menurunkan air daripada langit, kemudian Allah Ta'ala mengeluarkan buah sebagai rezeki kepada manusia. Sebab hujan ini adalah satu benda yang diperlukan oleh manusia. Manusia tak boleh hidup tanpa ada hujan. Sebab hujan itu adalah merupakan satu keberkatan. Di dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Haddun tuqimu fil ardh khairul laka min an tumtira 40 yawman aw 40 sanatan." Hadis ini adalah hadis sahih. Nabi kata, satu hukum hidup yang kamu laksanakan di bumi ini adalah lebih baik daripada turun hujan 40 hari ataupun 40 tahun, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hujan, kalau hujan itu turun selama 40 hari, maka hujan itu akan menumbuhkan segala pokok. Hujan itu akan menumbuhkan segala tanaman, kemudian kita petik buah dan kemudian kita boleh jual. Jadi maknanya kita mendapat rezeki yang melimpah ruh dan hasil daripada hujan. Sebab hujan dia akan menumbuhkan pokok padi, dia akan menumbuhkan pokok padi. Sebab pokok padi kalau tak ada hujan, pokok padi itu akan mati. Tanah itu akan melukat, akan kering pontang. Sayur-sayuran akan mati. Maknanya kita tidak ada keberkatan. Kita tak dibuahkan rezeki kalau hujan tak turun. Tapi kalau hujan turun selama 40 tahun ataupun selama 40 hari ataupun 40 tahun, maka bumi kita ni akan menjadi segar. Bumi kita akan menjadi hijau dan juga hasil tanaman kita bertambah. Dan kita memperoleh rezeki yang bercurah-curah. Dalam hal itu Nabi kata, satu hukum hidup yang dilaksanakan di atas bumi ini, satu, tak banyak. Kalau hari ini kita melaksanakan satu hukuman kepada penjenayah, maka keberkatan yang kita perolehi seolah-olahnya kita menerima hujan selama 40 hari atau 40 hari atau 40 tahun. Kita bayangkan kalaulah hukuman itu sentiasa menjadi peraturan di tempat kita, maka kita bayangkanlah keberkatan yang Allah Ta'ala akan turunkan. Perkataan yang Allah Ta'ala turunkan kepada negeri ini. Cuma nak berkatan. Sebab apa? Sebab hujan ini adalah merupakan rezeki. Fa'akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum. Kemudian fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kerana itu janganlah kamu mengadakan sebarang sekutu bagi Allah,
Padahal kamu mengetahui bahawa Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang tidak mempunyai istri. Bahwasanya tidak ada Tuhan yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Tadi Tuan Musi juga saya memperkenalkan diri saya. Tadi sebabkan nak mengambil perkataan dalam majlis ini, jadi saya baca beberapa ayat. Kena jadi kemudian nama saya seperti yang disebut oleh Tuan Musi tadi. Dan saya berasal daripada sama tempat dengan apa juga Tuhan saya satu negeri. Dan Dr. Wahab Ayat Dr. Wahab ini adalah merupakan guru saya waktu saya buat di UGM. Merupakan salah seorang guru saya. Dan dia yang mencadangkan saya ganti Ustaz Rashidi. Jadi disebabkan permintaan dia, jadi saya pun datang kalau saya duduk jauh sikit lah. Sempat saya duduk. Sebab sempat kan menyambangi tak jauh. Baik, yang pertamanya tentang kaitan ayat. Baik, apa ni kelas yang kita buat ni dinamakan sebagai kelas tafakur. Kelas tafakur ni maknanya kelas yang kita nak memahami macam mana cara kita nak memahami agama. Jadi apabila kita membaca ayat Al-Quran, jadi mesti kita mesti mengambil kira segala pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh ulama-ulama, semua ulama. Dan segala pandangan ulama itu mestilah diambil perhatian dan diambil kira supaya kita boleh mengamalkan ayat Al-Quran yang kita faham. Kita jangan jadikan pandangan-pandangan yang banyak itu sebagai satu benda yang hanyalah untuk menyedapkan telinga ataupun sekadar hiburan sewaktu kita belajar. Contohnya kita katakan, kalau kita bawa ayat Al-Quran, wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin, wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghā'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan. Jadi dalam ayat itu Allah Ta'ala nak menjelaskan, kalaulah kamu sakit ataupun kamu musafir ataupun kamu menyentuh perempuan dan kamu tidak mendapati air, maka hendaklah kamu bertayamum. Jadi masalah, contohnya di dalam masalah tafsiran terhadap aula masbun nisa, menyentuh perempuan tadi. Jadi menyentuh perempuan itu ada banyak tafsiran dari para ulama. Contohnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan la masbun nisa itu adalah jamak nisa, maknanya kamu melakukan hubungan dengan perempuan. Tapi Imam Asy-Syafi'i mentafsirkan la masbun nisa itu dengan menyentuh kulit perempuan. Jadi disebabkan kita dah biasa mendengar hujah daripada Imam Syafi'i, jadi seolah-olahnya kita tak ambil perhatian terhadap apa yang disebutkan di imam-imam yang lain. Maknanya itu tak melengkapkan lagi apa yang dikatakan sebagai tafakur. Apabila kita nak tafakur ini, kita mestilah menilai kesemua pendapat-pendapat ulama yang dikemukakan supaya kita dapat melihat di manakah pendapat ataupun pemikiran ulama yang lebih hampir kepada kebenaran. Sebab sesuatu benda yang dijadikan perselisihan oleh ulama ini adalah merupakan sesuatu yang tak boleh dihukum secara mutlak. Maknanya setiap benda khilaf adalah benda yang kita tak boleh nak kata kamu tak boleh buat begini dosa. Kita tak boleh menghukum itu kecuali kalau ada nas yang qat'i. Kecuali kalau ada nas daripada Al-Quran dan juga hadis
Yang disabitkan secara qat'i barulah kita boleh menyalahkan orang yang melakukan perbuatan yang tak sama tadi. Contohnya baik, saya beri contoh. Apa hukum kita pakai kasut kulit babi? Ulama tak sepakat. Di antara mazhab tidak sepakat mengatakan bahawasanya kulit babi itu tak boleh dipakai. Imam Abu Yusuf adalah seorang ulama besar, murid kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Yusuf memang terkenal, seorang ulama yang cukup terkenal. Pernah satu hari apabila Imam Abu Hanifah mengajar, kemudian Imam Abu Hanifah mengumpulkan soalan. Tiba-tiba Abu Yusuf tak tanya. Kemudian Imam Abu Hanifah kata, kamu sebab apa tak tanya? Dia kata, saya tak ada soalan. Imam Abu Hanifah kata, tanyalah apa? Kemudian Abu Yusuf tanya Imam Abu Hanifah, dia kata, tuan, bila kita perlu berbuka puasa? Imam Abu Hanifah jawab, dia kata kita perlu berbuka puasa apabila matahari jatuh. Lepas tu Abu Yusuf tanya, macam mana pula kalau matahari tak jatuh? Abu Yusuf digelar sebagai sahib. Sahib ni makna dia anak murid yang sentiasa melazimi Imam Abu Hanifah. Imam Abu Yusuf dia tak sependapat dengan Imam Abu Hanifah dalam masalah pakai kulit babi. Abu Yusuf kata pakai kulit babi dibolehkan sebab di dalam Al-Quran menyebut innama harrama alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir. Diharamkan ke atas kamu makan, maknanya diharamkan ke atas kamu makan bangkai dan juga makan daging babi. Adapun menggunakan produk daripada babi itu tak disebut dalam Al-Quran. Itu adalah pandangan daripada Abu Yusuf. Dan pandangan daripada Abu Yusuf ini disokong oleh pendapat daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Mengatakan pendapat Abu Yusuf ini adalah kuat. Jadi apabila kita tafakuh fiddin, maka menyebabkan maknanya kita tak cepat sangat untuk kita nak menyalahkan orang lain. Sebab apa? Sebab kalau kita suka menyalahkan orang lain, maka seolah-olahnya kita menganggap bahawa sahaja Islam itu terlalu sempit. Sedangkan masalah yang ada dalam agama ini terlalu luas. Kita tak cukup masa untuk kita nak belajar masalah agama, sebab masalah agama terlalu luas. Kita nak belajar Quran saja pun kita tak ada masalah. Habis umur kita kalau kita nak mendalami Al-Quran saja, sebab Al-Quran qira'at yang mutawatir ada 7, ada 10. Kemudian termasuk qira'at yang syadzah ada sampai 14. Jadi 14 qira'at kita nak belajar semua. Kita tak sempat. Kita tak sempat. Sebab itulah apabila kita melihat sesuatu amalan ataupun apabila kita mendengar sesuatu fatwa, maka kita perlu selidiki katakan manakah kebenaran fatwa tersebut sebelum kita menyalahkan orang yang mengeluarkan fatwa. Itulah yang dinamakan sebagai tafakuh. Tafakuh maknanya kita memahami agama berdasarkan kepada nas dan juga dengan menilai segala pendapat yang dikemukakan, kecuali pendapat yang tidak ada dalil. Pendapat yang tak ada dalil kita ambil. Setiap pendapat ulama itu mestilah berdasarkan kepada dalil. Itulah juga dengan masalah-masalah yang lain. Banyak lagi masalah-masalah yang lain. Jadi di antara benda yang perlu kita bincangkan di dalam pengajian tafsir, yang pertamanya berhubung dengan kaitan ayat yang sebelum ataupun selepas, ataupun dinamakan sebagai munasabah di antara ayat. Munasabah di antara ayat apa perlunya kita letakkan munasabah di antara satu ayat dengan ayat yang lain. Sedangkan Al-Quran diturunkan bukan mengikut urutan yang ada dalam surah. Kita buka Al-Quran, kemudian kita baca. Adakah malaikat Jibril menurunkan Quran kepada Nabi macam dengan ada dalam Al-Quran kita baca ini? Bukan begitu. Sebab ayat yang pertama diturunkan adalah Iqra.
Kemudian diikuti dengan ya ayyuhal mudaththir. Kemudian diikuti dengan ayat ya ayyuhal muzammil. Kemudian ayat yang terakhir disurunkan adalah surah Al-Baqarah. Ayat yang berkaitan dengan peperangan. Ayat yang berkaitan dengan peperangan Tabuk dalam surah Al-Baqarah ataupun surah Al-Taubah. Tapi apabila kita buka Quran tengok surah Al-Taubah itu juzuk yang ke-10, ke-11. Jadi susunan yang dibuat di dalam Al-Quran ini diambil daripada mana? Menurut pendapat jumhur ulama mengatakan susunan ayat Al-Quran itu adalah merupakan tauhid. Tauhid ini maknanya bukan daripada idea Nabi ataupun bukan daripada pemikiran sahabat Sayyidina Utsman yang menyusun Al-Quran. Tetapi susunan ayat Al-Quran yang bermula dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas itu adalah merupakan wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi melalui Jibril AS. Apabila Nabi nak letakkan ayat Al-Quran, Jibril akan turun dan akan perintahkan dia Muhammad letaklah ayat ini di sini, letaklah ayat ini di sini. Akhirnya jadilah seperti mana susunan Al-Quran yang kita baca. Sebab apa? Sebab Al-Quran ini diturunkan mengikut peristiwa, mengikut persoalan ataupun mengikut isu. Jadi dia tak turun seperti mana yang ada di dalam masyarakat. Tetapi susunan dalam masyarakat itu juga wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu ayat dengan satu ayat itu mempunyai kaitan dengan ayat yang sebelum itu. Sebab itulah kalau kita nak jadi imam, disunatkan kita baca dengan rakaat yang pertama kita baca surah Al-Baqarah, kemudian rakaat yang kedua kita baca Qul Huwallahu. Jadi maknanya kita ada terlalu jauh, tapi kita tak katakan takbir. Kita tak katakan takbir. Tapi kalau kita baca surah Al-Baqarah, maknanya kita baca itu tak sempurna. Kita baca Qul Huwallahu, bacaan kita itu sempurna. Jadi lebih baiklah kita pilih ayat surah yang sempurna untuk kita ambilkan. Kalau kita nak baca surah Al-Baqarah, kita baca habis satu surah Al-Baqarah sempurna. Semayang, rakaat yang pertama. Tapi tuan-tuan kena ingat, semayang tarawih di Pakistan semalam malam pagi ada yang buka pagi sampai subuh. Saya tak pernah semayang di masjid. Saya ada satu masjid surau di Mesir dekat dengan asrama. Dia semayang 8 rakaat semayang sampai azan subuh. Azan subuh tu dia orang yang semayang tu perlu sekat minum untuk sahur. Jadi kita boleh buat, kita tak boleh buat. Kita tak mampu. Kita tak ada kemampuan nak berdiri sampai daripada lepas isya sampai ke subuh, kita tak ada kemampuan. Sebab kita kadang-kadang bila kita ambil imam daripada Mesir, daripada Syria, walaupun baca sedap manapun orang kita memang tak mampu itu. Walaupun imam sudah baca sedap, tapi semayang, ada yang semayang 2 rakaat, ada yang semayang 4 rakaat, ada yang semayang 3 rakaat, pula tak sempat. Rakaat yang kedua, semayang yang kedua dia dah farqah, bukan farqah, dia dah keluar daripada semayang. Tak mampu. Sebab itu kita tengok orang-orang yang di sebelah sana dia berani, dia mampu nak menentang musuh dalam peperangan. Kita tengok semayang dia pun dah hebat dah. Kita semayang tarawih 45 minit pun ada orang bising. Ada orang bising hantar mesej melalui Facebook ataupun tulis di dalam laman-laman blog mana-mana mengkritik ataupun mengutuk masjid itu sebab terlalu lama semayang tarawih. Macam mana kita kalau kita menghadapi situasi seperti mana orang-orang di Palestin, seperti mana orang-orang di Afghanistan, orang Islam di sana, orang Islam di Kashmir. Kita tak mampu. Semayang pun tak mampu, bukan berperang. Kita bayang tengok. Sebab itulah kita tak heran kalau orang-orang Arab itu mempunyai kelebihan. Daripada segi ilmu agama memang orang Arab mempunyai kelebihan sebab Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Maknanya seletih-letih orang
Selekeh-lekeh orang Arab ni dia boleh faham terus Al-Quran. Daripada ayat Al-Quran terus. Tak perlukan kepada terjemahan. Sepandai-pandai orang kita, maknanya kita perlukan kepada terjemahan untuk nak memahami Al-Quran. Itulah juga dengan masalah hadis. Orang Arab, dia boleh memahami hadis terus tanpa perlu diterjemahkan secara sahihnya. Maknanya budak sekolah pun tak boleh faham hadis. Tapi kita belajar lama pun kita nak faham hadis. Sebab itulah dia mempunyai kehebatan daripada segi fahaman agama. Sebab itu apabila kita tengok Madinah Saudi adalah sebuah negara yang satu-satunya mengamalkan dulu di dalam dunia ini sejak daripada dulu sampai sekarang. Walaupun terdapat sedikit kekurangan, tapi maknanya pelaksanaan itu tetap. Sebab apa? Sebab pelaksanaan hukum ini memerlukan perancangan yang rapi, yang kita perlukan kepada ramai mujtahid. Sebab kadang-kadang timbul masalah baru yang kita tak mampu untuk nak menjelaskan apa hukum tentang masalah baru tadi. Tapi kita berbeza dengan orang-orang. Sebab dia kalau nak bandingkan 100 orang yang paling alim di tempat kita barulah memiliki 20% daripada orang yang mereka miliki daripada segi ilmu agama. Itulah kehebatan. Apa ni kehebatan? Kemudian kaitan ayat. Baik, kita kembali kepada kaitan munasabah di antara ayat. Jadi dalam ayat yang lepas, ayat yang ke-19, yang ke-18, yang ke-20, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang 3 golongan manusia. Yang pertamanya golongan mukmin. Dalam ayat 4 menyebut golongan mukmin, kemudian golongan kafir. Seperti mana dalam ayat au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun. Kemudian golongan munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Yang ketiganya golongan munafik. Orang yang zahirnya Islam tetapi batinnya kafir. Golongan munafik ini adalah golongan yang muncul selepas daripada hijrah. Walaupun ada di antara uraian yang mengatakan golongan munafik adalah golongan yang muncul semenjak hijrah, tapi sebenarnya tidak ada keperluan. Kenapa golongan munafik ini muncul? Golongan munafik ini muncul disebabkan mereka takut, sebab mereka bimbang kedudukan mereka di Madinah setelah Madinah dikuasai oleh umat Islam. Jadi mereka tak nak masuk Islam, tetapi mereka mempunyai kepentingan. Apabila mereka mempunyai kepentingan, akhirnya mereka berpura-pura masuk Islam, tetapi yang sebenarnya mereka adalah kafir. Itu golongan munafik. Setelah Allah Ta'ala menyebut tentang 3 golongan ini tadi, lalu Allah Ta'ala memerintahkan semua manusia, termasuk orang musyrikin Mekah, supaya beribadah. Allah memerintahkan semua manusia, termasuk orang musyrik Mekah, supaya beribadah, merendahkan diri, patuh dan taat, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada segi rububiyah dan uluhiyah. Rububiyah ni maknanya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada segi i'tiqad. Maknanya kita beriktikad bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja Tuhan yang Maha Berkuasa, yang Maha Melihat, yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan yang tak terhingga-hingga. Banyak sifat Allah. Kemudian yang keduanya uluhiyah. Uluhiyah ni maknanya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada segi peribadatan. Maknanya kita hanyalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak menyembah orang lain. Kita tak menyembah sesama manusia. Kita tak memperhambakan diri kepada manusia. Beribadah kepadanya semata-mata, bukan kepada batu, kepada berhala dan lain-lain Tuhan yang pernah mereka sembah.
Dialah Tuhan yang mencipta mereka dan mencipta orang-orang yang sebelum mereka, yaitu ibu bapa dan anak nenek. Dialah juga Tuhan yang menjadikan berhala, menjadikan batu. Dialah pemberi nikmat yang punya kelebihan mengatasi semua makhluk yang merangkumi segala perbendaharaan di langit dan juga di bumi. Baik, tafsir dan penjelasan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua manusia termasuk muslim supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang diperintahkan melalui para nabi, seperti mana yang Allah Taala sebut di dalam firman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibu at-taghut. Demi sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul-rasul kepada setiap umat. Apakah yang diperintahkan oleh rasul kepada umat? Yaitu an ya'budullaha wa yajtanibu at-taghut. Hendaklah kamu menyembah Allah dan menjauhkan diri daripada taghut. Taghut ialah berhala. Jadi setiap nabi dan rasul yang Allah Taala utuskan, yang pertama sekali perkataan yang pertama sekali yang akan diungkapkan oleh setiap nabi dan rasul yang diutuskan ialah an ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Setiap nabi dan rasul yang diutuskan, seruan yang pertama sekali mereka bawa ialah an ya'budullaha, contohnya seperti mana wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi an ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hendaklah kamu menyembah Allah dan tidak ada Tuhan yang selain daripada Allah. Itulah seruan yang pertama setiap nabi dan rasul. Semua nabi, seramai 25 orang nabi yang ada dalam Al-Quran itu, seruan yang pertama sekali kepada manusia adalah supaya manusia itu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kepada pendakwa-pendakwa yang bertugas untuk mendakwah manusia, itulah tugas dia yang pertama sekali adalah mengajak manusia supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tugas yang pertama adalah mentauhidkan Allah. Kemudian ungkapan yang kedua yang selalu dikatakan oleh nabi-nabi dan rasul apabila mereka menyuruh manusia kepada Islam, dia kata inni la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah. Sesungguhnya aku tak meminta upah daripada dakwah yang telah aku lakukan. Yang memberi upah kepada aku hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Setiap Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Hud, dan juga nabi-nabi yang lain, seruan yang pertama adalah menyeru manusia supaya mentauhidkan Allah, dan seruan yang kedua dan perkataan yang kedua mereka kata kami tak minta upah sikit pun daripada dakwah yang kami lakukan. Sebab itulah sebagian daripada ulama mengatakan bahawasanya meletakkan harga untuk dakwah agama ini hukum dia adalah haram. Sebab apa? Sebab Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dia akan kata inilah as'alukum alaihi ajra, dia akan minta upah. Kemudian kita tengok dalam surah Yasin, apabila seorang lelaki yang datang berjumpa dengan kaum dia, di mana kaum dia ini telah mendustakan 3 orang rasul. Is arsalna ilaihim itsnaini fakadzdzabuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Mula-mula datang 2 orang rasul untuk nak berdakwah. Mereka tolak. Akhirnya datang 1 orang lagi jadi 3. Ketiga-tiga rasul ini telah didustakan. Akhirnya datang 1 orang laki-laki yang saleh. Nasihat kaum dia kata ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Dia kata wahai manusia, ikutlah rasul. 3 orang rasul ni yang mana la yas'alukum ajran,
mereka tak minta pun upah di atas dakwah mereka. Sebab tu ada di antara ulama mengatakan apa ni, siapa-siapa yang upah daripada kerja agama ini, maka hukum dia adalah hukumnya adalah haram. Sebab apa? Sebab kita tengok dalam surah Yasin itu dia mengatakan ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Minta. Tapi orang boleh kalau kita tengok Sayyidina Umar bin Aziz, suatu pemerintahan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah merupakan orang yang pertama yang membukukan hadis. Sebab sebelum daripada itu hadis belum lagi dibukukan. Gerakan pembukuan hadis yang pertama sekali berlaku pada zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Kerana Umar bin Abdul Aziz adalah merupakan salah seorang daripada orang yang cukup gemar kepada hadis. Jadi Sayyidina Umar bin Abdul Aziz telah mengumpulkan perawi-perawi hadis ataupun buku-buku hadis, orang-orang yang mempunyai kepakaran dalam bidang hadis, dikumpulkan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz memerintahkan supaya ulama-ulama hadis ini mengajar hadis ke dalam masjid daripada pagi sampai ke petang. Kemudian Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menggunakan duit Baitul Mal untuk membayar gaji kepada guru hadis yang meriwayatkan hadis di dalam masjid daripada pagi sampai petang. Sebab apa? Sebab dia kata mereka ni perlu kepada pendapatan sebab mereka nak menyarah hadis ini. Jadi kalau kita panggil mereka duduk di masjid, maknanya mereka ada hilang pendapatan. Jadi kerajaan membayar gaji. Bayar gaji upah di atas usaha mereka yang duduk daripada pagi sampai ke petang hanya waktu itu. Jadi di situ menunjukkan bahawa apa yang disebutkan dalam ayat Al-Quran tadi bukanlah maknanya secara mutlak mengharamkan. Tetapi seandainya dakwah tersebut didahulukan dengan duit, maka itulah yang akan hilang keberkatan dan itulah yang diharapkan. Maknanya sebut duit itu kemudian baru boleh buat dakwah. Itu yang tak boleh. Apa sebab tadi kalau kita katakan kita tak boleh berhubung pula dengan ustaz-ustaz yang mengajar di sekolah, sebab dia makan gaji, dia dapat gaji. Guru yang mengajar di sekolah, ustaz-ustaz yang mengajar di sekolah, dia tak boleh nak buat kerja lain. Kalau dia buat kerja lain memang dia dihalang daripada melakukan kerja luar. Dia dibayar gaji untuk nak mengajar agama pada anak-anak kita. Dan sekarang mutlak. Jadi makna ibadah itu adalah merupakan tunduk. Ibadah ini maknanya tunduk, patuh dan merendah diri. Itulah yang dikatakan sebagai ta'abbud, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan sebagai istislam. Istislam ini maknanya kita menyerah sepenuhnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tidak mempertikaikan. Mana dia? Apa makna Islam? Islam itu adalah al-Islam wal istislam. Islam itu adalah menyerah. Maknanya kita tak mempertikaikan segala perintah Allah dan juga segala perintah Rasul. Kita tak bertanya kenapa Allah Ta'ala perintah ini, sebab Allah Ta'ala tak perintah ini. Kita tak tanya. Itulah sikap yang ditunjukkan oleh umat-umat Islam yang berada di qurun al-mufaddalah, iaitu 3 qurun yang terbaik. Khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi yang hidup di zaman aku, iaitu di zaman Nabi. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi yang selepas daripada mereka itu, iaitu tabi'in. Kemudian tsumma alladziina yalunahum, kemudian tabi'in di qurun yang pertama. Itu disebutkan sebagai generasi yang terbaik. Jadi Islam, apa yang dikatakan Islam ini adalah al-istislam, iaitu kita menyerah diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak mempertikaikan, kita
tentang apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan kita terima. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita jauhkan. Tanpa kita mencari alasan. Contohnya Allah Ta'ala mengharamkan riba di dalam Al-Quran. Dan kita tak berusaha untuk mencari hujah ataupun dalil untuk menghalalkan riba tersebut. Kita tak cari. Ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qala Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyaratu min amrihim. Maknanya tidak boleh kepada mukmin lelaki ataupun perempuan apabila Allah Ta'ala memutuskan sesuatu. Allah dan Rasul memutuskan sesuatu perkara, kemudian mereka nak ambil pilihan. Mereka nak buat pilihan. Kalau ada pilihan, mereka nak ambil. Itu tak boleh. Mesti tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasul semata-mata. Tidak ada pilihan. Kemudian ibadah yang dimasukkan di dalam wa'budu, perkataan wa'budu dalam ayat tadi itu adalah tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah yang dimasukkan ibadah. Maknanya mentauhidkan ibadat semata-mata kerana Allah dan beriltizam mematuhi syariat-syariat agama. Sentiasa mematuhi syariat agama yang diwajibkan untuk kita patuhi. Kemudian yang sunat kita berusaha. Kita berusaha untuk nak menunaikan segala tuntutan sekadar kemampuan kita. Sekadar kemampuan kita berusaha untuk nak tunaikan juga. Segala benda-benda yang tak diwajibkan, benda-benda yang disunatkan. Di antara alasan kenapa kita perlu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala disebabkan nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita itu terlalu banyak. Di antara nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala anugerahkan kita ialah iman. Nikmat keimanan ataupun taufik dan hidayah, ataupun nikmat yang kita ni diletakkan di dalam kandungan ibu kita yang beragama Islam. Jadi kita terus mendapat Islam tanpa perlu diusaha. Berbeza dengan orang yang kafir yang terpaksa berusaha untuk mencari kebenaran Islam. Sebab itulah apabila mereka dapat Islam, mereka menjadi sayang kepada Islam. Tapi berbeza dengan orang Islam yang mudah mendapat Islam, jadi dia tak sayang dengan Islam. Sayyidina Umar Al-Khattab, dia tak dapat Islam. Dia dapat Islam apabila dia telah dewasa. Tapi apabila dia dapat Islam, seperti mana yang hadis sebut, khairukum fil jahiliyah, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Maknanya orang yang terpilih di kalangan kamu di zaman jahiliyah, itulah yang menjadi orang yang terpilih apabila dia masuk Islam. Seperti mana Khalid Al-Walid masuk Islam, dah terbelakang. Tapi apabila dia masuk Islam, dia terus menjadi seorang panglima tentera yang memimpin tentera Islam dan telah berjaya di dalam beberapa banyak perjuangan dia bersama-sama dengan Nabi dan juga dengan para sahabat. Walaupun daripada segi pada permulaan dia adalah orang yang menentang Islam. Sebab apa? Sebab dia dapat Islam itu dengan cara yang susah. Ada seorang murid saya 7 tahun yang lepas, nama dia Uthman, Cina, masuk Islam. Dia masuk Islam masa dia tahun, kalau tak silap dia masa dia tahun 2 UK. Dia kata pada malam dia mimpi. Dia masuk Islam. Kemudian lepas tu bila dia bangun dari mimpi dia pun fikir-fikir, kemudian akhirnya dia pun mencari-cari. Akhirnya dia ambil keputusan untuk masuk Islam. Dia masuk Islam dengan satu Allah. Tapi dia ni adalah seorang yang rajin.
Sebab dia bukan dia masuk Islam. Dia cari buku untuk belajar qiraat. Dalam masa beberapa bulan dia dah boleh baca Quran. Walaupun sebutan dia walaupun banyak yang tak. Kemudian dalam masa yang sama dia masuk kelas dia. Saya mengajar ulum Quran. Kuliah ulum Quran di UKM untuk belajar tertentu. Dia jumpa saya, dia kata, tak saya nak tumpang masuk kelas ni. Saya kata boleh. Dia belajar kat saya 1 semester lebih kurang 4 bulan. 4 bulan dia belajar, dia tak faham berkaitan dengan Quran. Dia faham tentang apakah yang dikatakan sebab turun ayat. Dia faham apakah yang dikatakan definisi ayat maki, ayat madani. Kemudian dia faham ayat menasih masuk, semua dia faham lebih daripada budak-budak yang belajar staf. Faham dulu Quran 4 bulan belajar. Kemudian kalau tak ada kelas saya, dia akan masuk kelas bahasa Arab. Bahasa Arab pun dia boleh dalam 4 bulan, banyak benda yang dia boleh. Sebab apa? Sebab dia dapat Islam tu dengan susah. Berbeza dengan orang yang dapat Islam daripada keturunan. Tapi Alhamdulillah, kita tak susah nak cari Islam. Maknanya nak mula-mula nak dapat Islam tu tak susah. Tapi kita mestilah bersusah payah untuk nak faham Islam. Kita cuba sedaya upaya. Kita jangan bagi alasan kata saja ada ketua mana boleh ya. Takkan saya nak hafal Quran. Hafal Quran boleh tak sempat nak hadis dia bagi. Kita tengok sahabat Nabi. Sahabat Nabi masa Nabi berhijrah yang umur Islam ada yang umur 60. Umur 60 tapi dia tak kata boleh aku ni tua tak layak orang untuk nak hafal Quran ni tau. Dia tak kata ni. Kita jangan kira umur ni tau. Maknanya apabila kita mempunyai kesedaran untuk nak tafakuh dengan agama ni lebih sikit, kita start. Walaupun umur kita dah 79 tahun, tak tahu umur 79 tahun. Contohnya umur kita dah 90 tahun, kita nak start. Apa sebab sahabat kita tengok, kita bayang tengok Nabi SAW. Dia dilantik menjadi Rasul masa umur 40. Duduk di Mekah selama 12 tahun, maknanya umur dia 52, dia pergi ke Madinah. Umur dia dalam tempoh umur dia 50-an. Kita bayangkan Nabi berjihad, berperang sebanyak 17 kali. Terlibat dalam pertempuran. Nak pergi perang tu mestilah bawa, angkat barang-barang, susun barang-barang, masuk naik ke unta, kemudian berjalan kaki. Contohnya macam dalam perang Tabuk tu sampai sebulan lebih. Perjalanan lebih. Macam mana Nabi, seorang Nabi yang ketiga itu berumur dah hampir 60 tahun. Tak ada masalah berjalan. Sebulan lebih perjalanan dalam keadaan yang panas. Jadi maknanya umur kita tu tak boleh menjadi alasan untuk nak buat apa-apa. Apa salahnya sekarang kita nak mula untuk nak memahami agama cara yang dalam keadaan salah. Kita jadi tahu. Ingat yang nak dalam kan? Jangan tengok umur kita. Sebab sahabat tu mana ada muda, mana ada sahabat muda kecuali Ibn Abbas betul. Sebab dia umur 6 tahun dah hafal Quran. Sebab Al-Quran diturunkan ketika Abdullah bin Abbas muda. Tapi sahabat lain Al-Quran turun dah, mereka dah tua. Macam Sayyidina Umar, Al-Quran diturunkan ketika mana mereka dah berumur lebih daripada 20 tahun. Ada sahabat-sahabat yang lain lagi umur dia dah semakin tua, Al-Quran diturunkan. Jadi macam mana dia nak hafal Al-Quran dari umur yang muda? Tak ada masalah. Itu bukan satu masalah. Baik. Jadi di antara sebab yang perlu kita sembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, disebabkan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang telah menjadi dan menciptakan kita. Baik ya. Kemudian kalau kita tengok kepada muka surat 95, perenggan yang di bawah sekali. Jadi yang lain-lain itu kita dah rangkumkan dalam uraian yang kita buat tadi. Baik, kita tengok dalam perenggan yang terakhir, perbuatan orang-orang musyrik menjadikan berhala sebagai sekutu dan perantaraan kepada Allah.
serta menjadikan pendeta dan padri ahli-ahli kitab. Ahli kitab ni maknanya Yahudi ataupun Nasara sebagai sekutu Allah di dalam mengumpulkan syariat. Jadi di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah, di mana orang-orang Yahudi ini telah menjadikan ulama itu sebagai Tuhan. Ada satu orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah membuatkan soalan di dekat Adakah mereka menyembah ulama mereka. Lalu dijawab, bukan mereka menyembah ulama mereka, tetapi apa yang dihalalkan oleh ulama mereka halalkan, dan apa yang diharamkan oleh ulama mereka, maka itulah yang mereka haramkan. Itu maksud daripada mereka telah menjadikan ulama itu sebagai Tuhan, sebagai sekutu Allah Ta'ala di dalam mengumpulkan syariat, menghalalkan kemungkaran dan mengharamkan sebahagian daripada benda yang baik. Mengharamkan sebahagian daripada benda yang baik adalah kemungkaran, adalah suatu pendustaan dan pembohongan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah Allah Ta'ala pesan di dalam Al-Quran supaya umat Islam tidak meniru dan juga tidak mengikut jejak langkah daripada orang yang ini. Sebab itulah kita di dalam masalah agama kita tak boleh, maknanya kita tidak boleh bertaklid dengan secara yang takut seperti itu. Maknanya dinamakan sebagai taklid, ikut secara membuka. Kerana mengikut secara membuka ini adalah sesuatu yang ditegak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti mana perbuatan orang kafir musyrik, apabila mereka disuruh oleh Rasul mereka supaya beriman, lalu mereka tidak menerima ajaran daripada Nabi dan Rasul, apa mereka jawab? Mereka kata, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Jadi sesungguhnya kami dapati datuk nenek moyang kami dulu telah membuat satu ajaran, dan kami sekarang hanyalah mengikut apa yang telah mereka lakukan. Maknanya apa yang ditinggalkan oleh warisan datuk nenek, itulah yang kita buat. Jawapan yang diberikan ini bukan terhadap orang-orang kafir musyrik, bahkan jawapan yang diberikan oleh kafir musyrik ini sebenarnya ramai juga orang Islam pun memberi alasan tersebut. Jadi sebab kita ni tak boleh nak menjauhkan daripada anak. Jadi apa yang ditinggalkan oleh datuk nenek kita dulu adalah merupakan warisan yang begitu bernilai. Kita kena ingat warisan bernilai ni. Kalau kita tengok kerajaan Mesir masa pemerintahan Husni Mubarak. Jadi masa pemerintahan Husni Mubarak saya, mana pemerintah mana pun di Mesir, kecuali yang selepas revolusi, sebab dia tak sempat nak buat. Pak Kadam jadi buah. Jadi pemerintah Mesir ni yang sebelum itu semua, maknanya mereka telah dikawal oleh kuasa-kuasa barat, dan negara-negara barat ni memberi cadangan kepada Mesir supaya memelihara warisan yang ditinggalkan oleh Firaun. Jadi maknanya segala seni warisan yang telah ditinggalkan oleh Firaun akhirnya dihidupkan semula oleh pemerintah yang lain. Sebab apa? Sebab mereka menganggap tamadun Firaun ini adalah tamadun yang bernilai. Tapi dalam masa yang sama mereka menenggelamkan tamadun Nabi Musa AS, Nabi Yusuf, dan juga nabi-nabi yang lain yang pernah hidup di sana. Jadi itulah juga kalau kita beri alasan kata ini adalah warisan yang telah kita terima daripada dulu. Jadi kalau ada orang yang nak mengubah warisan ini, kita tak boleh nak terima orang tersebut. Jadi benda warisan ini kita mestilah sertakan adakah dia selaras dengan nas ataupun tidak selaras.
Kalau tidak selaras maka warisan tersebut terpaksa dibuang. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala nak memperingatkan kita supaya kita menjauhkan daripada bertaklid secara membuka diri. Imam Al-Baqi dia menguraikan kata taklid ini adalah ibaratun an qawli qawlil ghair ila dalilin wala hujjatin. Taklid adalah merupakan menerima perkataan orang lain dengan tidak ada hujah dan tidak ada dalil. Maknanya kalau orang kata kita sembahyang, kemudian tersentuh dengan budak-budak yang belum berkhatam, kemudian dalam batas sembahyang. Jadi kita mengikut sampai bila-bila kita ikut. Kemudian bila budak-budak masuk, kita melangkah pun ambil rotan. Kemudian kita jegit biji mata kat budak sampai budak tu tak berani nak masuk. Kemudian yang lebih teruk lagi, bila ayah dia nak sembahyang, kita pergi usik budak tu bagi lalu. Kemudian budak tu menagih ayah dia nak sembahyang. Setengah masjid. Sebab apa? Sebab kita menganggap kata budak yang belum berkhatam, kalau tersentuh dengan dia najis. Kita tak siasat pun. Cuba kita cari ada beberapa disebut di dalam hadis ataupun dalam Quran ataupun nas, mana-mana nas, ataupun benda itu telah dibincangkan di dalam mana-mana kitab oleh ulama, kemudian dia kemukakan nas ada. Cuba cari. Itulah yang kita kata tafaqquh. Kenal lagi ni? Tafaqquh, nak memahami agama. Orang kata bersentuh dengan budak yang belum berkhatam batal sembahyang. Cari. Tak boleh cari. Kita jangan ikutnya. Kita pun tak tahu sebab apa ni. Kalau kita tengok Nabi SAW, waktu dia sembahyang, dia dukung cucu dia yang bernama Umamah. Kemudian ada orang bagi alasan, dia kata orang Arab dia khatam daripada lelaki. Mana kita tahu? Kita agak kata dia khatam daripada lelaki. Mana dalil dia kata dia khatam daripada lelaki? Adakah disebut dalam riwayat kata Umamah cucu Nabi itu telah berkhatam barulah Nabi dukung. Nabi dukung. Bila Nabi nak sujud, Nabi letak depan sujud. Kemudian bila Nabi nak naik, bangun balik, pegang balik. Tak ada masalah. Maknanya kita buat. Takkan kita buat tak batal sembahyang, takkan Nabi sembahyang batal. Takkan kita lebih alim daripada Nabi. Kita itu tak boleh lagi. Nabi adalah orang yang mensyariatkan hukum. Dia adalah merupakan contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi adalah contoh yang terbaik. Nak tengoklah Nabi. Contoh yang terbaik. Nabi sembahyang pakai selimut. Satu hari Nabi sembahyang pakai selimut. Cuba kalau kita sembahyang pakai selimut, jadi imam, kita nak tengok makmum belakang nak kata apa. Kita tak boleh kan? Apa yang saya sebut itu? Sebab tengok soalan ni, baik kita jawab soalan tu. Adakah orang Yahudi dan Kristian sekarang boleh dianggap sebagai ahli kitab? Baik, orang Yahudi dan Kristian sekarang masih boleh dianggap sebagai ahli kitab. Tapi ada orang yang pernah sebut, saya pernah dengar orang sebut, dia kata Yahudi dengan Kristian sekarang dah tak boleh dianggap sebagai ahli kitab sebab dia lebih. Ahli kitab memang dia lebih. Ahli kitab memang dia lebih. Tidak ada ahli kitab yang tak lebih. Kalau ahli kitab yang tak lebih itu adalah Islam. Ahli kitab, apa ni, orang Yahudi ataupun orang Kristian yang telah masuk Islam. Selagi dia masih ahli kitab, memang dia lebih. Maknanya mereka ahli kitab ni memang orang yang telah menyelewengkan Taurat dan Injil. Sembelihan mereka boleh dimakan. Kalau mereka sembelih, masalahnya orang Yahudi dan Kristian tak sembelih. Dia tak sembelih. Dia tak memutuskan orang apa ni urat mari dengan kalbu. Sebab itu dia tak boleh makan. Makanan dia. Tapi kalau kita yakin kata dia
melakukan penyembelihan seperti mana kita sembelih, maka tak ada masalah untuk kita makan. Sebab sahabat nak tanya dalam satu hadis, mereka telah berperang di satu negeri ahli kitab. Jadi apakah afanaku fi aniyati? Satu seorang sahabat tanya, adakah boleh kami nak makan dan minum di dalam bekas yang ditinggalkan oleh ahli kitab? Nabi kata, la, fa in tajidu ghayraha fakulu fiha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan makan di dalam bekas yang digunakan oleh orang Yahudi dan juga Nasara ataupun orang musyrik, kecuali kalau tak ada bekas lain boleh. Jadi maknanya bekas ni, Nabi kata jangan makan menggunakan bekas yang digunakan oleh orang kafir, kecuali kalau tak ada bekas lain, tak ada lah tempat nak letak makanan, kita boleh gunakan. Maknanya kena hati-hati dalam masalah apa ni, makan ini orang kafir ni, mesti kita kena hati-hati. Sebab dalam bekas tak boleh. Dalam satu soalan yang lain, sahabat kata orang-orang Yahudi dan Nasara ni, mereka menggunakan bekas mereka untuk buah, untuk masak bangkai dan juga untuk masak daging babi. Jadi boleh tak kami nak menggunakan bekas? Itu salah satu dua soalan. Sama, jawapan yang Nabi bagi sama. Jangan gunakan bekas yang digunakan oleh orang kafir. Basuh dulu kalau nak. Tapi kalau ada bekas lain, buang bekas. Jadi orang Yahudi nama dengan Kristian boleh lagi namakan sebagai ahli kitab. Sebab ahli kitab itu memang menyeleweng. Seleweng dengan ahli kitab. Baik, kita teruskan yang tadi. Jadi kalau kita tengok dalam masalah beberapa masalah agama yang apa ni, beberapa masalah yang ditimbulkan. Contohnya ada orang tanya, apa hukum orang perempuan semayang dalam keadaan dia cuma pakai telepon. Apa ni, dia tak pakai baju yang selain daripada pakai telepon dengan kain. Jadi dalam hal itu sunnah seperti mana yang Nabi jelaskan dalam hadis. Perempuan dia semayang fi salah satu khilaf. Perempuan dia semayang dalam tiga pakaian. Yang pertamanya pakaian daripada perut sampai ke bawah, pakaian daripada bawah sampai ke bawah, kemudian pakaian daripada atas sampai ke sini. Maknanya salah satu khilaf dengan pakaian yang pertama. Tapi seandainya kain telepon yang dia pakai itu nipis dan tak boleh nak tutup, maka hukumnya mana soal. Tapi kalau kain telepon itu terbaik pun masih ragu-ragu lagi. Tapi saya ada sebab Nabi menyatakan supaya perempuan sembahyang dalam 3 kali baju kain. Kemudian akan. Jadi kita memang 3 tu barulah soleh. Barulah kita boleh hukumkan sembahyang itu adalah sembahyang yang sempurna. Baik. Jadi dalam masalah taklif, masalah kita mengikut, kita tak boleh ikut secara membagi. Sebab apa? Sebab itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dahulu, oleh orang-orang kafir musyrik yang cuba memberi alasan kenapa mereka mengikut datuk nenek moyang mereka. Baik, kalau kita tengok imam mazhab, contohnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas dan juga Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka ni cukup berpesan kepada kita semua. Contohnya Imam Abu Hanifah, dia berkata kepada murid dia Abu Yusuf, dia kata, ya Yaqub, unzur ila qawlina min aina akhadnahu fa innana bashar naqulu al-qawl al-yawm wa nabdi'u anhu ghadan. Abu Hanifah kata, wahai Yaqub, dia kata, kamu mestilah selidik terhadap kata-kata aku. Daripada manakah aku ambil? Dia kata, aku manusia. Hari ini aku cakap, boleh jadi esok aku tarik balik. Jadi Imam Abu Hanifah kata,
Jangan terus kamu mengambil kata-kataku ini untuk dijadikan sebagai amalan. Itu kata Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, yaitu pengasas mazhab Hanafi yang disebutkan sebagai mazhab Hanafi. Dia kata setiap perkataan yang dikeluarkan oleh aku maka hendaklah kamu tengok. Sebab apa? Sebab kadang-kadang aku akan duduk semula. Contohnya macam Imam Syafi'i. Dia ada dua fatwa. Satu fatwa baru dan satu fatwa lama. Fatwa lama ni, fatwa baru ni adalah fatwa yang menasahkan fatwa dia yang lama. Maknanya dia tak boleh. Semua fatwa dia fatwa dia tu dia tak boleh. Sebab itulah. Jadi sebab apa Imam Abu Hanifah kata begini? Sebab dia nak minta supaya pengikut-pengikut ini berhati-hati. Maknanya dalam masalah hukum agama ni rujukan yang utama adalah Al-Quran dan Hadis. Lain daripada Al-Quran dan Hadis mestilah ditolak. Lain daripada Al-Quran dan Hadis, seandainya ada fatwa yang menyalahi Al-Quran dan Hadis, maka wajib kita tolak fatwa tersebut. Baik, kita tengok lagi. Imam Malik bin Anas, dia berpesan kepada pengikut dia, dia kata, "Fanzuru fi ra'yi fa kullu ma wafaqa al-kitab wa sunnah fa khudhu." Dia kata kamu mestilah selidik dulu terhadap pendapat. Setiap pendapat yang bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah kamu ambil. Dan pendapat yang tidak bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah tidak. Dia kata pendapat aku yang tak tepat dengan Al-Quran dan Sunnah, maka wajib kamu tinggalkan. Jangan ambil, jangan dijadikan sebagai panduan. Satu orang lelaki berjumpa dengan Imam Malik bin Anas. Tanya satu masalah. Lalu Imam Malik menjawab masalah tersebut berdasarkan kepada hadis. Lepas tu lelaki itu tanya, lelaki itu macam mana pula pendapat kamu? Dia kata tadi kamu buat hadis, tapi aku nak pendapat kamu. Imam Malik terus berkata, Imam Malik kata, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim." Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala itu, hendaklah kamu menjauhi segala tindakan yang bercanggah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau kamu nak menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala, dibimbingi kamu akan ditimpa fitnah ataupun ditimpa dengan azab yang pedih. Imam Malik bin Anas memberi amaran kepada orang yang tanya. Mula tanya ada yang kita pendapat apa masalah ini macam hukum dia. Imam Malik jawab, hadis hukum jadi. Dia kata pendapat kamu pula. Imam Malik kata, "Belak." Aku dah bagi hadis Nabi, tiba-tiba kamu tanya pendapat. Jadi sebab itulah kita kadang-kadang ada orang yang jadi suka keluarkan pendapat. Ada orang setengah tu nas daripada hadis dengan Quran jelas, tapi dia masih lagi nak cuba nak mengambil pandangan daripada orang-orang. Itu tak betul disebabkan tindakan yang itu tak betul. Apabila ada nas, contohnya kita buat tafsiran surah Al-Baqarah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maknanya tunjuklah kami jalan yang benar, iaitu jalan orang yang kau beri nikmat ke atas mereka itu, jalan orang yang kau tidak buka, dan jalan yang orang yang kau tidak jalan yang tidak sesat. Maknanya jalan orang yang bukan jalan orang yang kau bukai, dan bukan jalan orang yang sesat. Orang yang dibukai adalah Yahudi dan orang yang sesat adalah Nasrani. Itu tafsiran itu adalah fakih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada lagi di antara tafsiran yang mengatakan bukan orang Yahudi dan bukan orang Nasrani, tapi maksud dengan waladdallin ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu adalah semua musyrik. Sebenarnya tidak. Nabi dah tafsir jelas ayat itu, tafsiran Nabi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu adalah Yahudi dengan Nasrani. Tapi kenapa kita mesti merujuk lagi kepada pendapat-pendapat tafsiran daripada orang lain? Itu tak wajar. Itu satu benda yang tak wajar. Itulah yang dipesan oleh Imam mazhab Ahmad. Kemudian kita tengok pula macam Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i dia kata, "Idza sahha al-hadis fa huwa mazhabi." Apabila sesuatu hadis itu sahih, maka itulah mazhab aku. Kemudian Imam Syafi'i kata lagi, "Kullu hadisin 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa qawli wa illam tasma'u minni." Dia kata setiap hadis yang sahih daripada Nabi itu adalah pendapat aku. Walaupun kamu tidak pernah mendengar aku mengeluarkan kenyataan tersebut. Jadi Imam Syafi'i senang dia buat. Dia kata setiap semua hadis yang sahih itulah yang aku kata. Sama dengan apa yang aku kata. Walaupun kamu tak pernah mendengar aku kata. Sebab apa? Sebab dia bimbang takut terhadap pengikut-pengikut dia ni yang suka menyandang dan meletakkan fatwa itu terhadap nama. Sebab apa? Sebab kita diperintahkan supaya mengikut apa ni Al-Quran dan Sunnah. Lain daripada Al-Quran dan Sunnah, maka kita tak boleh. Kalau kita nak ikut pendapat, mestilah pendapat yang disertakan dengan Al-Quran dan juga Sunnah yang sahih. Barulah tak boleh. Barulah tak dinamakan sebagai taklid, dinamakan sebagai muttabi'. Barulah tak jadi dengan orang yang menjadikan ulama sebagai Tuhan. Maknanya, sebab apa kamu mengatakan apa ni? Sebab apa kamu katakan sahabi halal? Dia sebab ya kita ikut ustaz fulan bin fulan. Sebab apa? Sebab dia yang akan tanggung mana ada dia. Allah Ta'ala tak akan bagi. Kalau satu orang manusia itu kata, aku mengatakan ini halal, dan kalau sepatu aku ini silap, aku akan tanggung semua dosa. Allah Ta'ala tak akan bagi dia tanggung. Dosa kita lah yang tanggung. Sebab itu Imam Ahmad bin Hanbal kata, dia kata, la tuqalliduni. Dia kata, kamu jangan ikut aku. Maknanya dalam beribadat ini, jangan jadikan aku sebagai ikutan. Wala tuqallidu fulanan fulan. Dan Imam Ahmad bin Hanbal kata, janganlah kamu ikut orang ni. Walaupun dia itu seorang ulama yang besar, tapi kamu jangan menjadikan dia itu sebagai contoh di dalam masalah ibadat kamu. Tapi macam mana kita nak beramal? Wa khuzu min haitsu akhadhu. Tapi ikutlah daripada sumber mana yang mereka ambil. Maknanya seandainya benda itu dia ambil daripada hadis, itu kita boleh ikut. Tapi kalau dia tak mengambil satu benda itu daripada hadis, maka kita jangan ikut. Begitulah juga Imam Ahmad bin Hanbal, dia berpesan, dia kata, la tuqalliduni, kamu jangan ikut aku. Wala tuqallidu Malikan, dan jangan ikut Imam Malik. Wala Syafi'i, dan jangan ikut Imam Syafi'i. Wala Sawri, dan jangan ikut Imam Sufyan As-Sawri. Jadi kita jangan ikut lah Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Jadi kita janganlah ikut orang kata ini haram, kita pun haram. Orang kata yang ini halal, kita pun halal, tapi kita tak tahu langsung. Jangan macam itu. Habis itulah orang kira wa ta'allam kama ta'allam. Jadi kita mengaji lah seperti mana kamu mengaji. Bagi faham, kamu belajarlah sampai faham seperti mana kami faham. Barulah kita tak kelakar dengan itu orang. Barulah kita tak kata, masalah ni Ustaz tak pernah bagi teguran. Kita jangan gitu. Kita seolah-olahnya kita meletakkan satu benda tu, apa ni, tanggungjawab kepada orang yang dianggap sebagai ustaz, orang yang dianggap sebagai guru agama. Jadi maknanya sesuatu benda itu seandainya tak diberi teguran oleh guru agama, maknanya benda itu betul. Itu yang sebut kesilapan. Contohnya kita kata mufti tak nak bagi teguran dalam benda ni. Sekor pula jadi timbul masalah. Bukan itu cara kita membincangkan perkara agama. Jadi benda yang berkaitan dengan agama, seandainya ditimbulkan, maka setiap orang itu berhak untuk nak mencari jawapan. Walaupun benda itu tak pernah difatwakan ataupun tak pernah disebut di dalam boleh mana-mana guru agama. Kalau kita orang yang akan mula mempertikaikan, maknanya kita carilah jawapan. Contohnya masalah, kita kata masalah apa hukum kita melabelkan apa ni minuman kesihatan
kepada Fatimah anak Nabi SAW, kecil Fatimah. Jadi seolah-olah nak memberi gambaran bahawa Fatimah anak Nabi ini adalah merupakan satu simbol sehat. Kecil Fatimah, minuman kesihatan untuk perempuan. Tungkat Ali, minuman kesihatan untuk orang lelaki. Seolah-olah nak melambangkan bahawa Sayyidina Ali adalah merupakan orang yang hebat daripada segi itu saja, tapi seolah-olahnya nak menenggelamkan kehebatan Sayyidina Ali dalam melalui. Itu lebih teruk daripada Syiah. Ya, Syiah dia mengakukan Sayyidina Ali, yang kita ni membutuhkan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni cuma diletakkan di tingkatan yang bawah, nak butuh nama minuman tenaga untuk nama buka Ali. Sayyidina Ali itu buka Ali. Seolah-olahnya Sayyidina Ali ni dia adalah merupakan orang yang mempunyai nafsu yang kuat. Tak tahu pun orang keluar kata. Tak boleh je kita nak sebut. Boleh, tak ada masalah. Kita jangan kata Ustaz sebut. Orang tak nak fatwa pun. Kita cari jawapan. Wajar kita letakkan benda-benda yang cukup pun nama kecil Fatimah. Fatimah tu isteri Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan sebagai, itulah juga dengan Al-Jabbar. Ada satu syarikat Al-Jabbar. Al-Jabbar ni nama Allah. Bila kita nak namakan sesuatu makhluk dengan nama Allah, mestilah letak Abdul. Tak boleh pun nama Jabbar saja, pun nama Jabbar saja. Jadi seolah-olahnya kita meletakkan, kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada segi nama. Tak boleh. Tapi mana ada orang kalau kata tak tahu. Tak tahu kalau kita belum dengar. Kita jangan tunggu fatwa. Kalau tak ada fatwa, kita boleh. Tidak mahu itu. Bagi kita nak, kalau kita nak menggalang dalam agama, kita carilah masalah. Jangan tunggu fatwa. Allah Subhanahu Wa Taala.